Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan bisnes modal canvas yang kumpulan kami telah bincang pada tempoh hari. Dan sebelum saya memulakan presentation saya pada hari ini, pertamanya saya akan memperkenalkan diri dan juga ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah saya, Hamzi Iqbal bin Ramlam. Yang kedua, Andrew Chua Ziyu, Ko Kaisan, Khairul Shazimi bin Sa Simon dan Tan Yong Sing. Untuk pengetahuan anda semua, saya adalah wakil dalam kumpulan saya untuk melakukan video presentation ini, dan kami akan membentangkan produk iaitu sejenis dakwah. Untuk tahu lebih lanjut selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sambung ke value proposition. Yang pertama adalah customer pain, yang kedua adalah customer gain, dan yang ketiga adalah why should buy from our store ataupun why should buy from our product. Untuk pertama, untuk customer pain, seperti yang kita dapat lihat dalam slide adalah apa yang saya dapat adalah dakwat yang mahal. Yang kedua adalah cartridge yang mahal. Yang ketiga cerewet. Cerewet ni maksudnya kita kena beli dakwat yang sama jenis dengan printer. Dan yang keempat adalah dakwat cartridge yang cepat habis. Itu adalah untuk customer pain lah. Untuk customer gain, apa yang customer akan dapat daripada produk kami adalah harga yang kami sediakan tu adalah harga yang sangat murah. Yang kedua adalah dakwat yang available untuk semua jenis printer. Maksudnya dakwat yang kami sediakan tu untuk kalau macam jenis tank, dakwat tu dapat digunakan untuk semua jenis printer yang ada tank lah. Dan kami juga ada sediakan dakwat yang cartridge. Cartridge tu adalah dapat digunakan untuk semua jenis printer yang menggunakan cartridge. Dan cartridge dan dakwat juga adalah kualiti yang tinggi. Kenapa perlu beli daripada our store? Kenapa untuk beli produk kami? Yang pertama adalah kami menyediakan free service. Free service ni sebarang pelanggan, sesiapa pelanggan saja, kami akan sediakan untuk free service, untuk menyediakan, untuk memasang printer yang rosak ke, untuk membaiki printer yang rosak. Yang kedua adalah mempunyai lifetime warranty. Kami sediakan warranty seumur hidup. Ada sebarang kerosakan terhadap produk daripada store kita orang, jadi kami sediakan life warranty, jadi kami akan refund balik barang tu. Jadi yang ketiga adalah harga yang berpatutan. Harga yang berpatutan seperti yang saya beritahu dalam customer gain tadi. Untuk customer service, kami sediakan customer service 24 jam. Jadi itulah apa yang saya dapat beri dalam value proposition. Untuk yang seterusnya nanti saya akan bagi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide yang seterusnya adalah slide yang ketiga, iaitu 3 type of channel. 3 type of channel ni maksud saya 3C, iaitu customer segmentation, channel dan customer relationship. Seperti yang kita dapat lihat dalam slide, yang pertama adalah customer segmentation. Yang mana yang pertama, apa yang saya dapat adalah daripada produk kita orang tu, maksudnya customer tu daripada officer, teacher ataupun lecturer, student, designer, company and printer shop. Untuk yang channel, kita ada 3 aspek. Yang pertama function, iaitu fungsi. Yang kedua adalah soalan yang kita perlu tanya pada diri kita sebagai pembekal ataupun penjual, dan 3 fasa dalam channel tu. Untuk yang pertama,
Yang pertama, sebagai fungsi, untuk fungsi channel ni adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelanggan tu tentang produk kami. Yang pertama. Yang kedua adalah membenarkan pelanggan membeli produk dan perkhidmatan tertentu. Dan yang ketiga adalah memberi sokongan pelanggan selepas pembelian. Untuk yang kedua, iaitu ask yourself for the answer, iaitu soalan yang pertama yang kita kena tanya diri kita sebagai penjual tu adalah channel apa yang pelanggan ingin berhubung dengan penjual. Maksudnya dalam Shopee, Lazada, mungkin WhatsApp, ataupun Facebook, ataupun IG, Instagram kan. Lepas tu yang kedua adalah soalan yang kita perlu tanya dan kita bagaimana untuk kita berhubung dengan pelanggan tu. Macam mana, maksudnya kita boleh buat tu, kita orang akan buat dalam digital marketing yang pertama. Yang kedua, community, maksudnya dalam Facebook, ada Facebook ataupun Instagram kan. Lepas yang kedua adalah advertising, macam iklan kan. Untuk tu. Untuk yang ketiga adalah fasa. Kita pergi pada fasa. 5 fasa yang terdapat dalam channel ni. Yang pertama adalah kesedaran, fasa yang pertama. Lepas kesedaran, kita akan maksudnya lepas memberi kesedaran tu, kita akan pergi kepada penilaian, iaitu evaluation. Fasa yang kedua. Fasa yang ketiga adalah pembelian. Pembelian orang akan buat, maksudnya pelanggan tu akan buat pembelian produk kita orang. Waktu yang kedua, yang keempat adalah lepas pelanggan buat pembelian, penjual akan buat delivery. Delivery tu dah banyak lah, dari segi website ke, COD ke, atau apalah. Lepas tu yang kelima, yang terakhir adalah after sale. Maksudnya after sale ni, penjual ni ataupun pembekal ni yang menyediakan call center, customer service, yang berkaitan dengan itulah, yang berkaitan dengan after sale lah. Untuk itulah. Untuk customer relationship, ni yang pertama, ada dua. Yang pertama adalah customer service. Maksudnya relationship tu dapat dibina melalui customer service. Maksudnya kalau penjual tu dia dapat melayan customer tu dengan baik, maka relationship tu akan baik lah. Yang kedua adalah interaksi antara penjual tu dengan customer. Untuk kategori of relationship, kita dapat 3, iaitu self-service, maksudnya perkhidmatan sendiri. Lepas tu yang kedua ialah automate service, iaitu servis secara automatik ataupun perkhidmatan secara automatik. Dan yang ketiga adalah community. Itu saja untuk slide ni. Lepas tu kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita pergi kepada slide seterusnya. Untuk yang pertama tu adalah seperti kita dapat lihat dalam slide ni, adalah key activity, iaitu what a key activity do our available proposition require, iaitu dari segi logistik, manufacturing dan maintenance. Yang kedua, what a key activity do our channel require, so dari segi advertising dan equipment. Dan yang ketiga, what a key activity do our customer relationship require, iaitu daripada human resources and design. Kita pergi kepada key resource. Untuk yang pertama, key resource do our value proposition, iaitu dari segi yang kedua ialah our channel distribution. Maksudnya saluran pengedaran produk kami. Itu yang ketiga adalah customer relationship, seperti yang saya pernah bagi tahu dalam slide yang sebelum ni. Untuk yang ketiga adalah key partner. Key partner kita ada 4. Yang pertama, strategic alliance between non-competitor. Yang kedua adalah joint venture to develop new business. Dan yang ketiga, buyer supply relationship. Dekat key resource tadi saya tertinggal, minta maaf. Kita ada kategori of key resource. Yang pertama adalah physical, yang kedua intellectual, yang ketiga human, dan yang keempat adalah financial.
Untuk slide yang seterusnya, iaitu cost structure. Cost structure ni ringkas je seperti yang kita dapat lihat dalam slide. Untuk cost structure, yang pertama adalah value driven, iaitu yang mana create more value in the product itu sendiri. Maksudnya tidak menghasilkan, tak semestinya ia akan menghasilkan produk yang berkos rendah, tetapi ia menghasilkan untuk satu produk tu ia letak banyak nilai, menyebabkan produk itu kosnya meningkat. Untuk itulah untuk value driven. Untuk cost driven pula, ia hanya fokus untuk minimalkan kos produk tu sendiri as much as possible. Untuk itulah saja. Untuk slide yang seterusnya adalah revenue stream, yang mana yang pertama adalah type of revenue. Yang kita tengok kat type of revenue, yang pertama adalah asset sale, iaitu aliran pendapatan yang kami dapat tu diperolehi iaitu menjual produk fizikal. Untuk yang kedua ialah usage fee, iaitu perkhidmatan perhantaran bungkusan yang membebankan pelanggan untuk perhantaran bungkusan dari satu lokasi ke lokasi lain, iaitu cost postage, itu subscription fee, yang mana kami tidak mengambil sebarang bayaran subscription, tapi pembayaran ke atas barang yang diganti rosak, yang bukan terma dalam lifetime warranty kami lah. Yang seterusnya, yang keempat adalah licensing, iaitu pelisenan yang boleh pemegang untuk menjana pendapatan tanpa mengeluarkan produk atau mengkomersialkan perkhidmatan seperti agent dropship. Dan yang terakhir adalah brokerage, yang mana perkhidmatan perantaraan yang dilakukan atas nama dua pihak ataupun lebih, mempunyai pendapatan dengan mengambil peratusan dari nilai setiap transaksi penjualan. Kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu full BMC. Ini adalah business model canvas daripada kami, iaitu produk in one of all, iaitu dakwat lah, dakwat yang kami ingin hasilkan. Seperti yang kita dapat lihat lah, sinilah value proposition, creativity, 3C dan 3K, cost structure dan revenue stream. Sekian itu sajalah daripada kami dari kumpulan in one for all. Sebarang salah silap kami minta maaf. Assalamualaikum.